Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk bahagian pertama, chapter pertama, bab pertama, kita akan bincangkan definisi pengukuran dan juga jenis-jenis kesalahan ataupun jenis error dalam pengukuran. Apa yang ditarifkan sebagai satu sistem pengukuran adalah satu sistem di mana satu kuantiti fizikal akan diukur, dan daripada pengukuran itu kita akan dapatkan data, dan data tu dia akan diterjemahkan atau dihantar untuk direkodkan dan juga dipaparkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada sesuatu yang kita ukur, sesuatu yang kita ukur. Apa yang kita dapat adalah kita akan dapat data. Data tu kita akan buat yang kita panggil sebagai satu rekod. Okey, kita akan rekodkan kita punya data, dan juga kita akan paparkan data tersebut. Dan apa yang dikatakan sebagai sesuatu kuantiti fizikal, apa yang kita nak ukur. Apa yang kita nak ukur biasanya dalam bentuk, sebagai contoh adalah cahaya, bunyi, haba, dan juga pergerakan. Di mana kalau kita lihat setiap empat ini, dia ada banyak lagi. Setiap empat ini, cahaya, bunyi, haba dan juga pergerakan, dia akan diukur dalam bentuk dia akan diterjemahkan dahulu. Jadi setiap benda yang kita ukur dalam bentuk kuantiti fizikal akan diterjemahkan dalam bentuk electrical signal, supaya ia boleh diukur oleh satu yang kita panggil sebagai perkakasan ataupun peranti. Okey, dan di mana isyarat elektrikal ini adalah dalam bentuk voltan, dalam bentuk arus, dalam bentuk rintangan, dan juga dalam bentuk benda-benda yang lain seperti capacitance, inductance, frekuensi, fasa dan yang lain-lain. Jadi apa yang kita nak buat di sini adalah untuk menterjemahkan sesuatu physical quantity ataupun satu kuantiti fizikal dalam bentuk gelombang ataupun dalam bentuk isyarat elektrik yang boleh diukur. Pengukuran boleh didefinisikan kepada empat bahagian, iaitu yang pertama adalah accuracy ataupun ketepatan. Yang kedua adalah precision ataupun kejituan. Yang ketiga, resolution ataupun peleraian, dan yang keempat adalah significant figure ataupun angka bererti. Apa yang ditarifkan sebagai accuracy ataupun ketepatan adalah pengukuran sesuatu pemboleh ubah. Sebagai contoh, pemboleh ubah kita katalah sebagai nilai perintang, satu pemboleh ubah, dengan nilai yang paling hampir untuk bacaan pada satu peralatan.
yang menghampiri nilai sebenar. Okay, sebagai contoh kalau kita lihat di sini, variable kita di sini yang kita ukur adalah arus. Jadi bagaimana nilai arus tu yang kita ukur menggunakan sesuatu alat pengukur, okay, menghampiri nilai yang kita panggil nilai sebenar ataupun nilai teori. Okay, sebagai contoh katalah kita nak ukur arus. Kita gunakan hukum Ohm. V sama dengan IR. Jadi kalau nak ukur arus, I adalah V bahagikan dengan R. Jadi arus adalah V bahagikan dengan R. Kalau kita gunakan satu alat pengukur seperti ammeter, jadi kita ukurlah satu nilai arus di satu litar kita. Jadi kalau ikut teori, sekiranya diberikan nilai V ni pada 10 volt dan nilai R ni pada 5 ohm, nilai teori ataupun nilai sebenar adalah 10 dibahagikan dengan 5. Jadi kita akan dapat lebih kurang 2 ampere. Ini yang kita panggil sebagai true value ataupun theoretical value. Dan nilai ini adalah sebagai nilai rujukan untuk kita bandingkan dan untuk mengetahui sama ada peralatan itu adalah tepat atau tidak. Tepat atau tidak bergantung pada nilai ini yang paling hampir. Jadi true value yang ni, jadi kalau kita tengok kepada kita punya contoh di sini, sekiranya kita menggunakan satu analog multimeter. Analog, bacaan yang kita dapat adalah pada 2.15. Okey. Jadi nilai teori adalah 2 volt. Ya, teori pada 2 volt, nilai gunakan analog ammeter adalah 2.15. Tetapi kalau kita gunakan peralatan yang lain seperti digital ammeter, kita dapat 2.00789, di mana kedua-dua ni kedua-dua peralatan ini, analog dan juga digital multimeter, adalah untuk mengukur arus. Dia bukan peralatan yang lain, dia peralatan yang sama. Tetapi bacaan pada analog multimeter adalah 2.15, tapi kalau bacaan pada digital multimeter ataupun digital ammeter pada 2.0789 ampere. Jadi nilai yang menggunakan digital ammeter adalah yang paling hampir dengan nilai teori. Jadi oleh sebab itu kita putuskan ataupun kita rumuskan bahawa penggunaan digital ammeter adalah yang paling tepat kerana dia paling hampir dengan nilai sebenar. Untuk istilah seterusnya adalah precision ataupun kita panggil sebagai kejituan. Precision adalah satu ukuran di mana sesuatu measurement itu boleh dihasilkan semula, ataupun kalau kita lihat di sini, di mana satu bacaan pada sesuatu peralatan boleh memberikan bacaan yang hampir sama kalau kita buat berulang kali.
Okay, sebagai contoh, satu nilai yang kita nak ukur. Sebagai contoh, kalau kita ambil satu perintang, kejituan akan diukur di mana setiap, kalau kejituan tu akan diukur berdasarkan berapa banyak ukuran yang berbeza sekiranya diulang-ulang berkali-kali. Sebagai contoh, kalau bacaan pertama kita dapat A, bacaan kedua kita akan dapat hampir dengan A. Dia tak boleh bacaan pertama dapat A, bacaan kedua dapat F, ataupun bacaan kedua dapat Z. Terlalu jauh. Jadi kalau kita tengok, kejituan akan bergantung kepada perubahan yang paling kecil yang akan dipantau pada setiap pengukuran, dan ini akan memberikan satu pengukuran yang lebih berkualiti. Okay, sebagai contoh, di sini precision, kalau ini melibatkan yang kita panggil sebagai ulangan. Sebagai contoh, kita nak ambil satu perintang, bacaan 1, kita dapat 1.2, bacaan 2 dapat 1.25, sampailah bacaan N. Jadi kejituan akan diukur kepada berapa kecil perubahan daripada bacaan pertama kepada bacaan kedua kepada bacaan yang seterusnya. Nilai ini perlu kecil supaya dapat kejituan yang tinggi. Ini sebagai contoh, kita ada dua emitter untuk mengukur arus, di mana kita ada emitter 1 dan emitter 2. Dalam bacaan pertama, emitter 1 dia akan berikan 2.15, emitter kedua diberikan pada 2.15 juga. Untuk bacaan kedua, emitter 1 dia akan baca lagi pada 2.15, tidak berubah daripada bacaan pertama. Jadi kita punya delta 1 ni, perubahan pada delta 1, kita akan dapat kosong lah. Okey, untuk yang ini, bacaan kedua pada emitter 2 dia akan dapat 2.14. Jadi perubahan pada delta 1 adalah minus 0.01. Dan bacaan kedua kepada bacaan ketiga, emitter 1 dia tetap baca pada 2.15. Jadi delta 2 masih kosong, di mana kalau kita tengok pada emitter kedua, bacaan ketiga dia akan dapat 2.13. Delta 2 dia adalah minus 0.01. Perubahan walaupun kecil, dia tetap ada perubahan. Jadi kalau kita tengok pada bacaan yang keempat, emitter 1 dia akan baca pada 2.15. Jadi perubahan daripada bacaan kedua, ketiga dan keempat masih kosong. Untuk emitter kedua, bacaan keempat dia akan baca pada 2.13. Jadi perbezaan antara bacaan ketiga dan keempat adalah tak ada beza lah, kosong. Di bacaan keempat kepada bacaan kelima, kita akan dapat untuk emitter 1 2.15 masih tidak berubah. Jadi perbezaan antara bacaan pada 5 kita masih dapat kosong. Jadi untuk emitter kedua, bacaan yang kelima kita akan dapat 2.10. Jadi perubahan antara bacaan keempat dan kelima adalah lebih kurang minus 0.03. Jadi kalau kita tengok pada emitter kedua ni, dia banyak berubah. Dia tidak stabil lah, yang kita panggil tidak precise, tidak stabil. Bacaannya ada berubah-ubah. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tengok pada emitter 1, dia adalah lebih jitu daripada emitter 2. Jadi kalau kita tambahkan ni, delta 1 sampai delta 2, delta 3 dan juga delta 4, ni kita akan dapat kosong lah. Kalau kita tengok pada yang ini, delta 1 tambah delta 2 tambah delta 3 tambah delta 4, kita akan dapat 0.01 0.01 0.01
0.03, kita akan dapat lebih kurang 0.05 perubahan. Dia punya perubahan perbezaan antara setiap bacaan. Dan sebenarnya kita akan ambil kita ambil kita punya average purata, ataupun kita ambil standard deviation, ataupun kita nak ambil dia punya standard deviation. Nanti kita akan belajar kemudian. Ini kalau kita sumkan sajalah, kalau kita tambahkan saja. Okey, jadi daripada pengukuran ini kita dapati bahawa emitter 1 tu daripada bacaan pertama sampai bacaan kelima dia tidak berubah banyak. Tapi untuk emitter 2, setiap bacaan tu ada sedikit perubahan, ada sedikit perubahan. Sama ada perubahan ni disebabkan oleh bacaan ataupun kita punya paparan pada bacaan itu sendiri. Istilah yang seterusnya adalah resolution, ataupun dalam istilah bahasa Melayunya dipanggil sebagai peraian. Okey, kalau dalam istilah computer engineering, resolution ni merujuk kepada berapa banyak data yang boleh diletakkan dalam satu yang kita nak, berapa banyak data yang kita boleh hantar, itu ni resolution. Tapi resolution pada measurement bermaksud berapa kecil perubahan yang boleh sesuatu peralatan ataupun satu instrumen itu kesan, ataupun satu peralatan tu boleh baca. Sebagai contoh, kalau kita lihat voltmeter atau ammeter, jadi berapa perubahan, apakah yang kita panggil sebagai satu perubahan yang paling kecil yang boleh ammeter ataupun voltmeter tu boleh baca, boleh detect, okey, boleh kesan. Ia juga dinyatakan sebagai satu nilai sebenar, ataupun satu yang kita panggil sebagai satu bahagian ataupun satu peratusan kepada nilai skala penuh ataupun full scale. Resolution ini juga dipanggil sebagai sensitivity, iaitu berapa sensitif kita punya peralatan terhadap perubahan kecil terhadap benda yang kita nak ukur. Okay, itu kita panggil sebagai resolution. Istilah yang keempat adalah significant figure, ataupun yang kita sebut sebagai angka bererti. Significant figure ni adalah satu petunjuk kepada kejituan, di mana pengukuran itu akan ditunjukkan oleh berapa banyak nombor ataupun berapa banyak angka bererti, di mana hasil itu diterjemahkan. Kalau kita tengok kepada kita punya angka bererti ni, dia sebenarnya memaparkan kita punya magnitude, okay? Kita punya nilai dan juga kita punya kejituan measurement kita, kejituan kita punya perukuran. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau significant figure kita lebih tinggi, jadi kita punya precision juga lebih tinggi. Kalau significant kita rendah, kecil, jadi kita punya precision pun lebih kecil. Okay, sebagai contoh yang lebih jelas kita tengok pada contoh yang berikut ini. Sebagai contoh, significant figure ni merujuk kepada nilai bererti terkecil. Okay, jadi kalau kita tengok 0.0005, jadi significant figure ni kalau daripada titik perpuluhan tu, jadi kita ada 4 1, 2, 3 dan 4. Sini ada 4 nilai yang boleh diberikan oleh bacaan pertama ni. Jadi selepas titik perpuluhan ada 4 nilai yang kita boleh paparkan. Itu kita panggil sebagai significant figure. Untuk bacaan yang bernombor berwarna biru ni, dia hanya memaparkan 0.05.
Jadi signifikan figure untuk bacaan pada nilai yang berwarna biru adalah 2, iaitu pada 2 titik perpuluhan. Tapi untuk bacaan yang pertama kita ada 4 titik perpuluhan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat kepada sini, pada yang di sini, bacaan pada 0.05 ini, bacaan pertama adalah lebih jitu atau lebih precise daripada bacaan kedua, kerana dia mempunyai nombor berarti yang lebih banyak, itu nombor titik perpuluhan yang lebih banyak. Tapi kalau kita tengok kepada contohnya 0.0005 dan juga 0.0500, sebenarnya sama. Ni significant figure dia adalah 4. Maksudnya dua-dua ni mempunyai kejituan yang sama. Jadi apa yang disebut sebagai error ataupun ralat? Ralat adalah deviation of theoretical value from physical or measured variable. Maksudnya daripada nilai sebenar, nilai teori yang menyimpang daripada bacaan yang kita ambil. Jadi kebiasaannya nilai teori ini adalah satu penanda aras sebelum kita nak buat measurement, atau sebelum kita nak buat pengukuran pada kita yang sebenar. Jadi katalah kita punya value teori adalah A, ni teori nilai itu boleh jadi tambah ataupun nilai itu boleh jadi tolak semasa kita buat pengukuran. Jadi kedua nilai ni, perbezaan ni kita panggil sebagai ralat ataupun error. Itulah penyimpangan daripada nilai sebenar. Jadi kalau kita tengok kepada ralat adalah nilai praktikal ditolakkan dengan nilai teori. Jadi nilai praktikal adalah sesuatu yang kita ukur dalam bentuk amali, semasa diamali ataupun semasa dalam amal, berbandingkan dengan nilai teori. Jadi peratusan error adalah nilai praktikal ditolakkan dengan nilai teori dibahagikan dengan nilai teori. Kenapa tak bahagikan dengan nilai praktikal? Okey, jadi kalau kita lihat penanda aras kita di sini adalah nilai teori A. Oleh sebab tu kita punya rujukan ataupun kita punya rujukan di sini, pembagian ni kena merujuk kepada nilai teori, iaitu nilai sebenar. Sekiranya ralat itu melebihi 20%, okey, ia akan dianggap sebagai fail ataupun gagal ataupun tidak boleh diterima. Ralat di mana kalau lebih daripada 20% kita anggap sebagai tidak terima, fail. Okey, ada setengah kes di mana error ini ataupun ralat ini mungkin lebih kecil daripada 20%. Ini bergantung pada kita punya aplikasi. Ada juga ralat, okey, kalau kita tengok kepada ralat, kalau kita tengok measurement ni pada kes-kes tertentu dia tidak boleh lebih daripada, kena kurang daripada 5% baru diterima. Ada jenis yang tak boleh 5%, 1%. Okey, ni lebih pada precision. Ni tengok pada kita punya aplikasi, di mana kita ambil kita punya pengukuran tersebut. Ralat boleh kita bahagikan kepada 3, iaitu pertama apa yang kita nak bincangkan di sini adalah gross, daripada kita punya istilah gross tu sini adalah kasar maksud
menyeluruh, bukan terperinci. Kedua lah sistematik, yang melibatkan sistem, dan juga yang ketiga adalah random dan rawak. Gross error ataupun ralat kasar ni biasanya disebabkan oleh kesilapan semasa mengambil bacaan pertama, dan lebih sering berlaku semasa menggunakan peralatan itu sendiri. Mungkin kaedah menggunakan peralatan tidak seperti apa yang sepatutnya. Semasa mengambil bacaan dan kita buat rekod dari bacaan, dan kemudian kita terjemahkan dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk data ataupun bentuk graf. Dan yang keempat adalah semasa kita membuat pengiraan kita punya bacaan tu tadi. Dan biasanya gross error ni disebabkan oleh kesilapan manusia, dan ni boleh terjadi dalam berbagai bentuk lah. Dan sama ada kita punya kesalahan tu adalah kecil ataupun besar, dia bergantung. Jadi sebagai contoh, kita ambil gross error. Yang pertama adalah pertama ni ialah semasa kita menggunakan kita punya peralatan. Jadi kalau kita lihat di sini, jarum di sini pada asalnya tidak berada pada skala kosong. Dan jika ini berlaku sebelum membuat bacaan, jadi bacaan yang kita akan ambil akan sebenarnya tidak tepat. Dan semasa yang untuk kes pertama ini, kesalahan dia adalah salah guna instrumen, di mana instrumen ini tidak ditetapkan pada keadaan kosong sebelum kita buat pengukuran. Yang kedua kita panggil sebagai cross error. Cross error yang ini adalah kita salah baca sama ada kita buat recording oleh kerana kita punya anak panah ni ataupun kita punya jarum berada antara dua skala pertama dan juga skala kedua. Jadi kita kena menilai dia punya bacaan adakah paling dekatlah 0.5 contoh adakah 0.5 betul, ataupun adalah 0.4, ataupun adakah 0.6 berdasarkan kita punya skala ni. Jadi kita kena buat penilaian yang lebih, yang kita panggil sebagai tepat lah, untuk menilaikan bacaan itu sekiranya jarum itu berada antara dua skala. Jadi kita nak tetapkan kita punya SF lah, significant figure itu, sama ada di setengah dia ataupun antaranya. Yang seterusnya yang kita panggil sebagai parallax. Parallax ni lebih kita panggil sebagai parallel. Di mana bacaan itu tidak diambil pada sudut yang betul. Jadi kalau kita tengok bacaan jarum di sini, kita kena buat sudut tepat dengan mata. Kita tak boleh ambil bacaan daripada sisi. Oleh sebab tu kalau kita lihat di sini, dia ada satu mirror bawah sini, kita panggil sebagai cermin, mirror, untuk menyatakan sama ada mata kita adalah selari dengan jarum. Jadi kalau kita boleh nampak dia punya bayang tu, maksudnya akan berlaku kita panggil sebagai parallax error, di mana kedudukan mata dengan kedudukan jarum tidak selari ataupun tidak buat sudut tepat. Ini sama juga error dia adalah semasa gunakan instrumen, masa penggunaan instrumen,
dan juga semasa buat recording. Okey, jadi error yang kedua adalah systematic, lebih bersistem, di mana ralat ini akan kekal malah ataupun tidak berubah. Ralat ini akan kekal konstan ataupun tidak berubah, ataupun berubah. Okey, atau berubah. Sama ada dia boleh kekal sama je, ataupun dia boleh berubah. Ada dua keadaan ni, bergantung kepada hukum yang pakai untuk mengukur sesuatu variable pada peralatan pengukuran itu sendiri. Jadi kita ada dua jenis systematic error yang kita panggil sebagai instrumental error, dan yang kedua adalah environmental error. Ada dua jenis ni. Ralat sistematik kita boleh bagikan kepada dua. Satu adalah ralat yang disebabkan oleh instrumen kita, dan yang kedua disebabkan oleh persekitaran. Jadi ralat yang disebabkan oleh instrumen adalah ralat bawaan yang dibawa bersama oleh peralatan itu sendiri, yang disebabkan oleh struktur binaan mekanikal dia, penentu ukuran atau kalibrasi pada instrumen itu sendiri, peralatan itu sendiri, dan juga operasi ataupun bagaimana kita punya peralatan itu digunakan. Jadi untuk mengelakkan ralat instrumen ni, biasanya kita akan memilih peralatan yang paling sesuai untuk sesuatu aplikasi tertentu. Sebagai contoh, kalau kita tengok emitter digunakan untuk ukur arus saja. Jadi kalau kita tengok voltmeter, dia hanya digunakan khas untuk mengukur voltan. Dan ini juga boleh dielak dengan selalu menentu ukurkan ataupun buat kalibrasi kita punya peralatan pengukuran bergantung kepada standard, bergantung pada piawai. Kalau kita tengok piawai yang kita yang paling tinggi adalah kalau di negara kita lah sirim lah. Jadi kalau dekat sirim dia ada standard yang cukup tinggi untuk setiap satu alat pengukuran. Jadi kalau kita tengok ralat instrumen ini juga boleh dielakkan, okey, dengan menentukan ataupun kita boleh menentukan kita punya faktor pembetulan selepas kita tentukan kat mana kita punya error pada peralatan tersebut. Sebagai contoh, kalau satu emitter contohnya untuk ukur arus, jadi kita perlu kita panggil gunakan satu faktor pembetulan supaya bacaan yang kita dapat itu dia akan kita panggil kita akan mengurangkan ralat pada kita punya peralatan. Jadi ralat yang kedua adalah ralat persekitaran. Ralat ini akan terhasil sekiranya peralatan ataupun perkakasan yang digunakan adalah
pada keadaan yang berbeza dari keadaan ia dipasang dan juga dia buat penentu ukur. Penentu ukur dalam bahasa Inggeris ni adalah calibration. Dia berbeza sangat. Jadi sebagai contoh, katalah satu peralatan ini kita gunakan di negara yang panas dan sejuk, panas dan lembap seperti Malaysia, tetapi dia dipasang dan ditentu ukurkan, dikalibrate di negara sejuk. Jadi akan berlakunya ralat jenis ini, iaitu ralat jenis persekitaran, di mana persekitaran itu tidak serupa dengan persekitaran ia dipasang dan juga dia penentu ukurkan. Jadi ralat jenis ini boleh dikurangkan ataupun dihapuskan dengan memastikan bahawa setiap bacaan pada peralatan itu diambil pada keadaan yang sama, di mana ia dipasang dan juga ia ditentu ukurkan. Jadi kalau kalau peralatan tu dipasang dan ditentu ukurkan di negara sejuk, dia boleh digunakan di negara sejuk sahaja. Itu cara yang paling mudah lah. Jadi kalau kita gunakan di tempat yang lain, akan berlaku yang kita panggil sebagai penyimpangan atau deviation pada keadaan tempatan, pada keadaan sekarang. Jadi kalau kita gunakan di negara yang berbeza dengan pada keadaan ia dibuat dan juga ia ditentu ukurkan, jadi kita perlu tentukan kita panggil sebagai pampasan ni, kita punya pampasan ataupun kita punya pembetulan, faktor pembetulan untuk jenis measurement tersebut. Jenis kita panggil sebagai jenis ukuran tersebut perlu ada sedikit pampasan pada keadaan lokal yang boleh diguna pakai pada bacaan kita punya peralatan. Jadi kalau nak gunakan automatic compensation, boleh guna pakai, tetapi jenis pampasan itu biasa ditetapkan oleh pembuat, dan kaedah ni lebih complicated kerana dia perlu ada yang kita panggil sebagai pengiraan. Sama ada pengiraan secara automatik, atau kita punya peralatan tu boleh set sendiri automatik, ataupun boleh betulkan sendiri bergantung pada lokasi. Jadi itulah lebih elok. Tapi kalau kalau instrumen yang agak tidak kompleks, tidak akan ada ciri-ciri seperti ini. Jadi ralat ketiga daripada ralat gross, iaitu ralat kasar. Ralat kedua, ralat sistematik yang lebih bersistem, yang merujuk kepada kita punya instrumen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ralat jenis rawak random. Jadi ralat ini biasanya terhasil ataupun dihasilkan daripada sumber-sumber yang tidak diketahui lah. Sama ada sumber itu daripada luaran alam sekitar ataupun daripada dalaman instrumen itu sendiri. Jadi wujudnya kita punya random error ni, ralat secara rawak ini biasanya akan memberikan kita punya bacaan yang berbeza. Sekiranya kita buat bacaan itu berulang-ulang kali pada kuantiti yang sama. Sebagai contoh, sebab kita berada pada kejuruteraan elektrik, katalah satu contoh, rintang ni adalah secara nilai asal dia, nilai yang kita panggil nilai teori, ataupun nilai, katalah rintang ni dia ada color code ni. Daripada color code kita dapati dia nilai dia lah 1K. 1K, katalah contoh
plus minus 5%. Okey, tetapi kalau kita tengok bacaan kita yang pertama, kita dapat katalah 900 ohm. Okey, bacaan kedua kita dapat 2000 ohm. Bacaan ketiga kita dapat 500 ohm. Bacaan keempat kita akan dapat 1500 ohm. Ini contoh saja ya, di mana bacaan ni kita ambil pada jenis perintah yang sama, iaitu perintah yang sama, tapi bacaan setiap kali itu berbeza-beza. Jadi kita panggil sebagai random error. Jadi kalau untuk meminimalkan kita punya ralat jenis ini, biasanya kita akan ambil bacaan yang agak banyak, pada untuk jenis ataupun variable yang sama, dan kita akan buat dia punya purata yang kita panggil sebagai ataupun kita buat dia punya derivation. Kita akan buat dia punya analisis untuk mendapat hasil yang lebih tepat. Ralat dalam pengukuran boleh dibahagikan ataupun boleh dikategorikan kepada dua. Satu adalah ralat mutlak, absolute error. Absolute. Dan kedua adalah relative. Okey. Jadi ralat mutlak adalah ralat yang membezakan antara nilai yang kita ukur dengan nilai sebenar, di mana nilai sebenar ni adalah nilai teori. Okey, beza antara nilai yang diukur dengan nilai sebenar. Dan biasanya ada dalam bentuk nilai dan unit yang kita ukur. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada 10 ohm campur tolak 10 ohm campur tolak 3 volt campur tolak 5 am. Sebagai contoh kalau kita ambil satu contoh, dia adalah satu nilai A plus minus A kecil dalam unit yang sama, di mana unit dia adalah unit yang sama. Unit dia kena sama. Sebagai contoh, katalah 100 campur tolak 10 ohm, di mana ialah 100 ohm campur tolak dia pun 10 ohm. Dia tidak boleh dalam bentuk 100 ohm campur tolak 10%. Ini bukan absolute error. Ini bukan yang ini adalah bukan absolute error, sebab dia tidak berada pada nilai dan juga unit yang sama. Okay, jadi kalau kita tengok kepada kita punya ralat mutlak adalah dalam bentuk positif. Kalau kita tengok mutlak itu adalah dalam nilai positif, iaitu nilai yang diukur dengan nilai teori. Accepted value adalah kita panggil actual value ataupun nilai theoretical. Sebagai contoh, kalau kita tengok satu panjang ni jarak adalah 3.535 meter campur tolak 0.04 meter, di mana 0.04 meter ni adalah kita panggil sebagai absolute error. Dan absolute error tidak ditulis begini Kalau kita tengok adalah 3.535 meter tambah dengan 4 mm. Jarang dibuat begini, pasal ini unit tak sama. Ini tidak sama. Jadi kalau boleh, biasakan dalam unit yang sama, iaitu 35.35 meter campur tolak 0.04 meter pada unit yang sama. Atas ni unit tak sama, satu unit meter, satu unit milimeter, tak sama.
Jadi sebagai contoh, kita ambil dalam contoh kedua ni. Jadi satu perintang diukur pada nilai 10.25 ohm, di mana nilai sebenarnya adalah 0.22. Okay, jadi kita dapatkan kita punya absolute error. Kalau kita gunakan persamaan yang diberikan tu, okay, measured 10.25, true value lah 10.22. Jadi absolute error lah measured tolak true value dalam nilai mutlak. Okay, mutlak jadi 10.25 10.22 dapatlah 0.03 ohm. Nilai ni biasanya adalah nilai, mestilah nilai positif. Kerana apa? Kerana ni adalah absolute error ataupun ralat mutlak. Okay, relative error ni adalah bergantung kepada nisbah antara beza dan juga nilai rujukan. Okay, kalau kita tengok nilai rujukan apa yang saya dah terangkan sebelum ni, katalah nilai rujukan nilai A, nilai rujukan ni adalah nilai sama nilai sebenar, okay, yang kita panggil sebagai actual value, accepted dan juga teori. Okay, itulah nilai rujukan, di mana kalau kita nak buat bacaan ni boleh menyimpang kepada nilai negatif atau menyimpang kepada nilai yang lebih besar. Okay, jadi relative error ataupun ralat jenis relatif ini adalah nisbah antara absolute error terhadap satu nilai rujukan, di mana nilai rujukan kita adalah nilai actual value ataupun nilai sebenar, accepted value nilai yang terima ataupun nilai teori. Okay, dan biasanya relative error ni adalah dalam bentuk per ratus ataupun dalam bentuk pecahan. Okay, kalau kita tengok dalam nilai relatif, dia ada tambah tolak 5% kat situ ataupun tambah tolak 1/10, sama dalam bentuk peratusan ataupun dalam bentuk pecahan. Apa yang kita dah bincangkan tadi adalah ralat relatif, di mana ralat relatif adalah nilai yang kita bandingkan daripada nilai piawai terhadap nilai yang kita ukur. Tapi kalau kita tengok ketepatan relatif adalah sehampir mana kita punya nilai yang kita ukur terhadap nilai piawai, iaitu nilai teori. Jadi kalau kita tengok daripada persamaan ini yang diberikan, relative accuracy A adalah 1 ditolak dengan satu nilai mutlak, X measured tolak X accepted bahagikan dengan X accepted, di mana nilai ini adalah nilai mutlak ini merujuk kepada nilai yang kita dah ukur tadi adalah nilai kita punya relative error, dan satu ni merujuk kepada kita punya nilai ideal, iaitu nilai 100%. Jadi secara tidak langsung kita punya ketepatan relatif adalah nilai ideal ditolak dengan relative error. Jadi kalau kita lihat kepada ralat relatif, biasanya ralat relatif ni dia akan diberikan dalam bentuk peratusan atau dalam bentuk pecahan. Tetapi kalau kita lihat teori dalam bentuk peratusan, plus minus peratusan ataupun campur tolak pecahan. Dan biasanya nilai-nilai ini akan diberikan oleh manufacturer, pengilang. Jadi
Jadi kalau untuk pengiraan dalam kelas atau dalam teori, kita akan gunakan dalam bentuk nilai positif saja. Kenapa? Kalau kita lihat kepada kita punya definisi awal, relative error ataupun ralat relatif adalah ralat mutlak. Absolute error adalah nisbah ralat mutlak terhadap satu reference value. Dan kalau kita lihat apakah itu ralat mutlak. Ralat mutlak adalah perbezaan di antara nilai yang diukur dengan nilai sebenar. Kalau kita tengok absolute error adalah satu nilai yang diukur terhadap nilai sebenar, iaitu measurement value terhadap actual value, di mana reference value ni adalah yang kita panggil sebagai actual value, true value, accepted value ataupun theoretical value. Jadi dalam contoh ini, reference value ni adalah dalam bentuk true value. Absolute error adalah perbezaan antara nilai yang diukur dan nilai yang sebenar. Dan kalau kita lihat kepada absolute value ni dalam bentuk mutlak ni, nilai ni akan jadi nilai positif sahaja. Okey, jadi kalau kita tengok penyelesaian dia, nilai yang diukurlah 205.3 mikrofarad dan nilai sebenar adalah 201.4 mikrofarad. Jadi kalau kita nak cari dia punya ralat relatif, jadi ralat relatif adalah perbezaan antara measured value terhadap true value dibangkitkan dengan true value. Jadi 205.3 mikro ditolakkan dengan 201.4 mikro dibagikan semula dengan 201.4 mikrofarad. Jadi hasilnya kita akan dapat 0.0194. Tetapi kalau kita tengok ralat relatif, dia dalam bentuk peratusan atau pecahan. Jadi kalau dalam peratusan, kita akan dapat lebih kurang 1.94%. Kalau dalam pecahan adalah 194 dibagikan dengan 10,000. Okey, ataupun kalau kita kecilkan, kita akan dapat 97 dibagikan dengan 5,000. Jadi untuk setakat ini sahaja kita punya kuliah pada bahagian pertama. Jadi kita akan sambung semula pada tajuk-tajuk lain pada bahagian kedua.